Okey, ini adalah flow macam mana kita nak manage di sekolah. Sebelum masuk sekolah, memang kita cadangkan nanti tunggu pengumuman daripada kerajaan yang lebih. Kalau contoh ni sekarang high risk population yang digazetkan oleh kerajaan adalah pekerja di sektor binaan dan juga kawalan keselamatan untuk pekerja asing. Kenapa pekerja asing diutamakan? Sebab mereka duduk dalam satu keadaan yang sempit, yang ramai orang bersesak-sesak, confined space. Dia menambahkan lagi risiko penjangkitan sama macam kes dekat Singapura. Kedua, sekarang ni kita tengok saya rasa cikgu-cikgu pentadbir sekolah faham, dengar kes-kes di universiti yang kita tahan di universiti hari tu, lepas tu kita baru benarkan balik ke kampung. Dan ada 2 kluster dikenal pasti. Setakat ni kluster dikenal pasti. Maksudnya orang yang ada dalam satu kumpulan atau perhimpunan yang besar sangat berpotensi untuk bawa virus ni bersama mereka untuk ke mana-mana. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak pastikan semua cikgu ke petugas balik ni adakah perlu menjalani medical check up atau tidak sebelum kita buka sekolah. Mungkin anak-anak untuk kita tapis dulu, saring dulu sebelum mula sekolah. Tapi saya rasa kita akan mulakan secara berperingkat. Mungkin tahun exam dulu bermula. Jadi nombor 1 tu adalah saringan kesihatan. Sama ada yang mana kerajaan tanggung melalui Kementerian Kesihatan ataupun mungkin melalui panel ataupun mekanisme perkongsian, bagaimana kita belum pasti lagi. Tapi memang digalakkan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan sebelum masuk. Sebab salah satu, selagi wabak ni aktif, jadi kita kena saring orang untuk kita asingkan orang yang terjangkit daripada orang lain. Itu adalah satu KPI satu dunia. Maksudnya negara-negara yang membuat banyak saringan, dia dapat banyak jumpa positif case di asing, lagi cepat kita dapat turunkan kadar jangkitan itu. Kemudiannya, bila kita dah selesai satu, saringan kesihatan di normal. Ini norm, ini di semua. Sekarang kalau kita dah pergi kedai, kita tengok semua orang ada buat temperature screening. Kita kena buat health declaration form. Kenapa health declaration form ni penting? Demam kita boleh ambil ukuran suhu. Okay? Termometer kita boleh ambil, tapi kalau orang tu ada batuk, sakit tekak atau sesak nafas, kita kena tanya melalui soalan. Kalau dia ada, kita suspect dia, kita hantar jumpa doktor dulu dan tak bagi dia masuk, kecuali telah mendapat clearance daripada doktor. Dan yang kedua, daripada saringan kesihatan ni juga kita nak tengok daripada mana pelajar ataupun kontraktor ataupun guru ni datang, daripada kawasan merah sebagai contohnya, kawasan kluster yang aktif. Contoh sekarang pernah dengar kan term kluster, hari tu kita ada kluster daripada Bali, kluster Kenduri. Jadi ada tak yang nak masuk sekolah ini adalah kluster-kluster yang aktif. Kerana kadang-kadang ada kes yang tidak ada simptom. Yang tadi dah ada simptom, okey, kita boleh detect. Kadang-kadang yang tak ada simptom, satu memang jenis COVID ini ada yang tak ada simptom pun tapi boleh bawa positif. Itu lagi susah kita nak asingkan. Yang kedua, dia mungkin tak ada simptom sebab dia masih lagi dalam incubation. Maksudnya dalam tempoh pengeraman. Vaksin tu dia masih dalam tempoh pengeraman. Dia belum keluar simptom lagi. Jadi dengan kita tapis kluster-kluster ini, kita dapat lihat mana yang ada berisiko ni, kita dapat halang dia daripada masuk ke persekitaran sekolah untuk bercampur cikgu-cikgu sama-sama ni lah. Sebab tu banyak negeri amalkan kuarantin dulu. You masuk satu-satu negeri, you kuarantin dulu 14 hari, confirm you tak demam, baru you dibenarkan masuk untuk bertugas dan sebagainya. Itu adalah health declaration. Kenapa kita perlu kepentingan kuarantin untuk pastikan tempoh pengeraman tu telah berakhir. Kedua, bila kita buat temperature thermometer ni, ni ramai kan sementara ni hari ni dah dapat sedikit maklumat ni, mungkin boleh tegur-tegur kalau ada tempat yang buat salah. Termometer ni ada banyak jenis. Hari tu masa peringkat awal agak mahal, sekarang ni dah stable lah sedikit harga dia. Pastikan termometer yang kita beli itu adalah jenis body. Jenis body. Kadang-kadang ada yang tersilap dia beli jenis surface. Mesti di set pada body. Kemudiannya, yang ni yang paling penting sekali. Dalam kita pemilihan termometer ni, termometer ini kita kena pilih berdasarkan dia punya jarak tembakan tu. Moncong dia tu daripada, ni kan, moncong dia daripada dahi tu. Jadi ada banyak jenis dekat pasaran.
Contoh yang ni, minta maaf. Okey. Kalau yang ni kan tengok dia punya tu jarak tembakan dia jauh 5 ke 15 sentimeter. Jadi kita boleh jauh lah baru dah dapat dah. Tapi kalau dia pakai yang 3 sentimeter, kebanyakan dekat market 3 sentimeter, 5 sentimeter, dia kena rapat. Sebab tu kita dapat juga banyak viral ambil temperature tapi 33 darjah Celsius. Orang dah buat lawak kan, kata ni apa berdarah sejuk dan sebagainya. Jadi kerana salah setting ataupun distance dia terlampau jauh daripada pengambilan. Kita kena tahu jenis termometer yang kita ambil. Okey, kemudiannya prosedur ujian. Macam mana nak buat prosedur ujian tu? Okey. Prosedur ujian tu, kalau yang baru sampai tu, janganlah terus tembak terus. Mungkin panas baru turun kereta, bagi rehat sebentar. Kemudiannya mesti dijalankan dekat tempat teduh, jangan buat dekat tempat panas. Social distancing antara pengendali dan juga orang yang nak diuji itu 1 meter. Yang ni jadi masalah ni. Jadi kalau dia ambil yang termometer yang pendek, jadi dia kena rapat dengan orang tu. Sebab kita nak elakkan pengendali ni kena juga. Okey. Lepas tu kalau tinggi ataupun rendah, kita ambil 3 kali. Kita uji ni adalah saluran darah di kita punya dahi ni. Di tengah, kanan, kiri ada arteri darah yang lalu, kita boleh lalu kepada 3 tempat tu. Okey, jadi kita dapat bacaan yang betul dan kita boleh buat keputusan yang betul. Okey, kita rekodkan, kita simpan selama 3 bulan. Dan kita buat keputusan nak bagi masuk atau tak bagi masuk berdasarkan termometer tu. Selalunya kita kata 37.5 dan ke atas. Kalau ke atas tu dia demam lah. 37.5 ke bawah, okey, tak demam. Selalu kita tengok yang ramai buat sekarang ni 36.37 apa semua kan. Dan memang hari-hari pun dia berubah. Kita punya termometer berdasarkan ujian tu. Okey, minta maaf, yang poin nombor satu ni sebenarnya adalah pemeriksa. Orang yang kita nak tugaskan kepada pemeriksa tu, itu yang kita perlu test hari-hari. Sebab contohlah kalau kita kata letakkan kepada pengawal keselamatan ataupun petugas kaunter hadapan, kita kena bagi dia latihan yang betul. Macam mana nak mengendalikan peralatan tadi. Okay, satu. Kedua, kita kena bagi dia proper pelindungan diri. Kalau ramai orang, memang kena pakai mask, kalau ada gown, plastik gown, dan juga ada face shield, pelindung muka tu. Kalau ramai sangat. Kalau yang tak ramai, mungkin boleh pakai pelitup muka sahaja. Kemudiannya kena pastikan mereka ni sihat setiap hari. Ada satu supervisor yang periksa mereka. Sebab kalau mungkin dengar ada kluster di pengawal keselamatan di shopping komplek. Jadi mereka ni yang test orang. Jadi kalau dia orang ni pula yang demam, yang bawa penyakit, jadi orang lain yang diperiksa itu mungkin berpotensi untuk dijangkiti. Jadi dia bukan jadi satu kawalan, dia jadi satu apa yang kita buat ni, pemeriksaan ni akan jadi punca perebakan pula kepada orang lain. Sebab itu sangat penting untuk kita pastikan SOP ni dijalankan dengan betul. Okey, bila dalam sekolah, apa yang kita buat, kalau demam tadi kan, kalau demam ni, kalau tak demam kita bagi masuk. Kalau tak demam kita bagi masuk. Kalau demam kita hantar kepada klinik yang terdekat. Okey, ini adalah julat suhu. Sebab tu tadi kalau apa yang bacaan bawah daripada 35.4 tu, maksudnya bacaan tu adalah yang tidak betul. Untuk manusia, untuk bacaan di dahi adalah antara 35.4 ke 37.4, bergantung kepada jenis termometer. Tapi jenis termometer yang kita cadangkan adalah forehead, yang tidak ada sentuhan. Kalau kita pakai yang telinga tu dia ada sentuh kan, mulut, ketiak dan anal punya termometer ni kita tidak digalakkan. Sebab tu bila kita nak beli termometer tu, kita kena tahu dia punya spek dia. Spesifikasi dia. Okey, di dalam sekolah yang ni kita dah sentuh tadi mula-mula, apa yang perlu dibuat? Mungkin masa buka nanti, mungkin akan kita buka secara berperingkat. Student setengah-setengah tingkatan ataupun darjah yang kritikal masuk dulu, ataupun kos-kos yang kritikal masuk dulu, nak exam dan sebagainya. Lecturer juga ataupun petugas juga mungkin masuk secara berperingkat, mungkin 30% dulu, 50%, 70%, bukan 100%. Masih yang boleh bekerja dari rumah, terus bekerja daripada rumah.
Ini tiada kontak, polisi tidak bersalam tangan, berpeluk, berciuman dan sebagainya. Sentiasa menggunakan pelitup muka, okey. Kekalkan jarak sosial, tadi kita dah bincang, kekalkan jarak sosial. Susunan dalam kelas pejabat lobi, kita labelkan kerusi-kerusi itu tidak boleh diduduki lah. Bilik mesyuarat, kantin, kantin surau, kita kena susun jadual. Maksudnya yang nak pergi adalah berdasarkan jadual, staggered waktu anjal dan sebagainya. Kalau di surau, kalau dulu SOP agak rigid, kata 2 orang sekali untuk pergi. Tapi nanti mungkin kalau surau tu besar, mungkin boleh ramai. Tapi kalau ramai pun, kita tengok SOP sekarang pun yang dibenarkan paling ramai pun 12. Maksudnya tak boleh lebih daripada 12 kalau sekarang ni lah. Tapi tunggu SOP yang betul, yang rasmi akan keluar ni. Jadi maksudnya amalan tu masih perlu untuk penjarakan sosial dan tidak berkongsi peralatan, contoh pakaian sembahyang, sejadah dan sebagainya. Okey, kemudiannya yang nombor 5 adalah sentiasa mencuci tangan, disinfeksi, membersihkan tandas, bersin cough etik, penutup mulut. Okey, kemudiannya dengan poin nombor 6 ni agak penting, tapi agak sukar untuk dilakukan, yang mana yang ada centralized aircon system ni memang perlu lebih berhati-hati kerana dalam tempat bersesak dan situasi udara yang tidak baik akan mempercepatkan atau memperbanyakkan perebakan COVID ni akan lebih mudah berlaku. Jadi digalakkan untuk membuka tingkap menggunakan aircon ataupun ada alat, ada mesin untuk menyedut keluar udara yang terkepung dalam satu-satu ruang itu, dan amalan membuka tingkap daripada masa ke semasa. Sama macam kita naik kereta kan, naik Grab dan sebagainya tu, ada dah cadangan digalakkan untuk membuka tingkap daripada menggunakan aircon sistem, sebab dia adalah satu enclosed system yang menggunakan pengudaran yang sama. Jika ada virus tu, dia akan mudah untuk tersebar. Kalau ada mana-mana guru, pekerja, murid menunjukkan simptom demam, batuk semua, kita kena ada satu SOP yang jelas, macam mana kita nak uruskan bawa dan sebagainya. Tapi kalau ada satu yang positif, contohnya, kita kena jalankan contact tracing, maksudnya mengenal pasti siapakah kontak rapat dengan cikgu atau murid atau petugas ini dalam masa 14 hari ke belakang sebelum beliau bergejala. Jadi sebab tu kita kena asingkan. Kalau kita biarkan, nanti satu demi satu kes positif yang baru dan rantaian tu tidak akan putus. Yang itu yang berlaku kalau di Malaysia, rekodnya adalah sampai ke 5 generasi. Seorang tu kena orang lain tu kenakan orang lain kena orang lain, sampai ke 5 peringkat. Yang itu yang kita nak elakkan. Kalau berlaku, kita nak elakkan benda ni daripada berlaku di sekolah. Okey. Selepas waktu sekolah, ini pun penting juga, selepas waktu sekolah kita kena educate kepada petugas, cikgu dan anak murid semua. Sekolah perlu menjalankan sanitasi dan disinfeksi berterusan. Kemudiannya kebersihan diri, balik rumah. Ni samalah macam sekarang ni, kita pergi shopping, pergi beli barang, balik terus mandi, tak ada sentuhan dengan keluarga. Ni pun perlu ditekankan, dan pergi balik sekolah saja. Sepanjang tempoh PKPB, dia adalah pergi dan balik sekolah, maksudnya urusan pergi dan tempat kerja. Jadi kita tidak galakkan untuk pergi ke tempat-tempat lain yang tanpa keperluan lah, tanpa keperluan. Kita akan sertakan slide nanti kepada semua peserta, ada link-link untuk rujukan apa yang kita cakap ni, supaya boleh jadi bahan rujukan dan juga boleh maklumkan kepada kawan-kawan guru atau petugas lain untuk at least buat masa sekarang ni kita boleh sediakan daripada awal. Jika SOP rasmi dikeluarkan nanti, kita hanya fine tune sahaja. Ada soalan, Doktor? Ya, boleh. Does this kind thermometer require periodic calibration? Perlu ke ada calibration tak? Bergantung kepada jenis thermometer. Ada setengah, kebanyakannya adalah maintenance free. Ada setengah-setengah thermometer yang memang datang daripada manufacturer yang memang require calibration dan sebagainya. Kebanyakannya memang maintenance free. Cuma dia ada, tengoklah tahan macam mana. Ada yang tahan 6 bulan, ada yang tahan setahun. Tapi kalau kita ambil itu memang semakin bacaan dia selepas tukar bateri dan sebagainya, bacaan dia tu memang tidak reliable, maksudnya dia dah sampai tempoh hayat dia lah. Tapi kebanyakan yang ada dalam market, dia tidak memerlukan kalibrasi yang berterusan. Dia kalau ayat mudah dia macam pakai buang lah. Pakai buang yang sekarang yang dekat ada dalam market ni. Okey, untuk disinfeksi,
Okey, untuk disinfeksi ni pembersihan ini daripada Kementerian Kesihatan ada dua, tengok dekat bawah sekali lah yang dekat bawah sekali tu, minta maaf, dekat bawah ni sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite ni adalah bahan aktif daripada klorok. Yang klorok yang kita beli tu kena pastikan mengandungi 5%, at least 5% sodium hypochlorite baru dia betul dengan bancuhan tu. Okey, untuk luaran kita gunakan kepekatan selepas dicairkan dengan air 0.5%. Ini final dia punya dilution. Kalau untuk dalaman kita pakai 0.1%. Untuk etanol, alkohol tadi 70%. Okey. Ini sama dengan yang atas punya slide lah. Okey, ini yang detailnya. Okey. Macam mana nak dapatkan dilution tu? Ni penting lah. Kalau kita pakai klorok, kalau kita pakai klorok, yang dibenarkan alkohol dengan klorok. Kalau kita pakai klorok, untuk dapatkan 0.1% tadi untuk kegunaan dalam bangunan, kita cairkan satu bahagian klorok, katakan 1 mils klorok dengan 49 mils air. Jadi kita dapatlah kepekatan 0.1 sebab dia kena cair saja. Sebab nature klorok ni kan dia melunturkan kan. Okey, kalau kita gunakan untuk persekitaran luar bangunan, yang ni yang kalau nak tombol pintu dan sebagainya tu, kita kena buat dia pekat sikit, 0.5%, maksudnya satu bahagian klorok, kalau katakan satu baldi ke satu baldi klorok dengan 9 baldi air. Ini untuk pembersihan luaran. Okey. So ini cara bancuan yang betul. Tidak boleh menggunakan Dettol. Dettol bukan yang direkomendkan. Dia adalah pencuci luka, dia bukan untuk membunuh virus. Yang membunuh virus yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan ada dua sahaja, alkohol dengan sodium hypochlorite, itu alat klorin daripada klorok. Ada lagi kalau yang lain datang buat sanitizing, boleh rujuk, boleh minta dekat dia apa chemical yang dia pakai dan kita boleh dapatkan maklumat, bukti bahawa yang itu sesuai untuk virus, terutamanya COVID. Okey, ini penutup tadi, habis dah. Okey, saya harap dengan taklimat ringkas ini dapat memberikan kefahaman kepada para guru dan pentadbir sekolah bahawa pentingnya prinsip asas keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk kita melakukan pencegahan. Apa yang kita cakap hari ini adalah pencegahan. Tapi tadi kalau ada kes pun kita dapat mengawal kes itu daripada terus merebak. Jadi taklah teruk sangat jika kita ada satu langkah-langkah yang sistematik dan kita faham macam mana penularan COVID ini berlaku. Okey. Kedua, keberkesanan langkah-langkah ini semua memang memerlukan komitmen daripada pihak majikan, okey, daripada pihak majikan dan juga kerjasama stakeholder yang lain lah, ibu bapa, petugas lain, vendor, kontraktor yang you nak bawa masuk, semua ni kalau kita galakkan, visitor semua ni kita tidak benarkan untuk peringkat awal ni, kontraktor-kontraktor pun kita limitkan, okey. Ketiga, okey, yang ni penting juga, apa informasi yang kita share hari ini mungkin berubah daripada masa ke semasa. Sebab tu kita tengok SOP pun sentiasa berubah-ubah bergantung kepada keadaan wabak dunia dan negara. Contohlah saya harap tak ada kan. Ada gelombang ketiga. Jadi mungkin ada changes. Dan juga virus ni adalah virus yang baru. Nature dia punya ciri-ciri pun belum kita dapat kepastian penuh dan pasti, masih lagi peringkat kajian. Ada vaksin atau tak ada vaksin, boleh jumpa vaksin. Kalau katakan tak ada jumpa vaksin macam denggi, mungkin kita akan hidup dengan COVID ni selama-lamanya. Penjarakan sosial dan sebagainya mungkin sama macam denggi tadi, wabak tinggi, kita kena berkurung. Kalau wabak stabil, kita boleh dine in dan sebagainya. Kita tak tahu lagi. Sebab tu ada juga viral kan, kata di Korea dengan China, yang dah kena balik. Maksudnya seolah-olah tak ada immunity. Jadi banyak benda yang perlukan pengesahan daripada masa ke semasa. Dapatkan maklumat rasmi daripada laman web Kementerian Kesihatan, dari laman web MKN, dan untuk cikgu-cikgu daripada laman web Kementerian Pendidikan. Pastikan maklumat yang betul dan sahih, sebab kita perlu melakukan tindakan dengan ni. Sekarang ni zaman informasi, banyak viral-viral yang tidak pasti dan akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu dan sebagainya lah. Kalau ada satu kes nanti memang susah lah, orang takut nak pergi sekolah dan sebagainya, jadi emosi juga akan terganggu. Jadi sangat penting untuk kita sentiasa update.
Dan apa yang kita cadangkan ini tunggu, boleh start draft dan boleh start melakukan preparation, persediaan dan sebagainya, masuk dalam bajet, dan juga nak minta bantuan klinik kesihatan dan sebagainya, latihan kepada pengendali, ni nak bincang dengan PIBG dan sebagainya, boleh buat dah. Tapi SOP yang kita buat nanti adalah satu dokumen yang hidup. Maksudnya jika ada penambahbaikan daripada masa ke masa, adalah baik. Apa yang dicadangkan nanti adalah minimum, bergantung kepada pihak sekolah, pihak pentadbir untuk melakukan yang terbaik untuk sekolah ataupun institusi mereka sebagai satu majikan kepada semua. Ini adalah sedikit makluman saja. Memang kita MSOS memang ini adalah part of kita punya OSH in School. OSH in School, kita ada ramai volunteer yang bersedia untuk coach. InsyaAllah kita coach semua sekolah. Dengan adanya online platform ni lebih mudah lah. Sebelum ni kita ada masalah logistik kan, hantar. Dengan adanya platform ini, insyaAllah kalau mana-mana sekolah yang berminat, boleh contact pihak MSOS. Kita akan assignkan OSH profesional kita untuk bantu pihak sekolah. Kita dah dapat surat juga daripada Kementerian Kesihatan. Jadi hikmah daripada PKP ini, kita dapat bersama seperti sesi petang ini, dan mungkin sesi-sesi seterusnya kalau perlukan bantuan daripada MSOS. Kita dah berkenalan dan teruskan keep in touch dengan pihak MSOS. Okey, itu saja daripada saya. Ada soalan tu? Ya. Check. Some workplace using sanitization chamber. What is your opinion? Untuk sanitizing chamber, Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan statement, ia tidak digalakkan. Ia tidak digalakkan sebab sanitizing tu dia menyemburkan, sebenarnya dia menyemburkan bahan kimia yang sama ada dia menggunakan alkohol ataupun klorok tadilah. Okey. Jadi hari itu penasihat public health kepada menteri, Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Jamilah Tan Sri Jamilah Mercy punya ni kan, dah cakap jangan sembur kepada orang yang sihat semburan itu, kerana satu, dia berbahaya. Kalau kita sembur orang yang ada alahan kulit sebagainya, dia boleh merah-merah untuk kulit sebab dia adalah bahan kimia. Kedua, kalau orang tu ada lelah dan masalah pernafasan alahan lain, boleh jadi lelah dia. Itu daripada sampingan. Kedua, bila kita sembuh tu, dia jadi false protection. Dia sebenarnya untuk buang, mungkin kalau ada virus terlekat dekat baju kita dan sebagainya, mungkin dia efektif. Tetapi dia jadi false protection. Orang ingat nanti bila ada semburan itu, mereka ada selamat dah. Maksud, bila masuk dalam tempat kerja, mereka tidak mengamalkan penjarakan sosial, mereka terlupa dah tidak mengamalkan hand hygiene, mereka tidak mengamalkan cough ethic. Jadi, dia menganggapkan benda itu adalah satu false protection. Okey, sebab itulah tidak dibenarkan sama ada pergi atau balik kerja. Dan ada juga saya pun dengar itu, ada juga orang berpersepsi bila masuk sanitizing tunnel itu sampai dalam-dalam badan dia sekali virus tu dicuci. Nampak tak? Maksudnya perception orang ni kadang-kadang pelbagai. Sebab itulah alkohol kan, kita kata alkohol tu untuk kegunaan luar. Ada kejadian di Iran kalau tak silap, orang minum alkohol industri ni meninggal sebab salah faham. Okey, sebab tu kita tak nak salah faham. Yang kedua, ada juga yang orang viralkan ubat kloroquine. Ubat kloroquine ni ubat anti malaria. Yang Presiden US lah yang promote kan. Dia kata dia makan. Jadi ada di Afrika, dia beli ubat ni sendiri, dia makan. Itu bukan pencegahan. Dia makan ubat tu, dia boleh jadi side effect jantung, meninggal sebab jantung. Jadi bila adanya elemen-elemen kawalan yang tidak terbukti daripada segi saintifik ini, dia akan menyebabkan kecelaruan dalam masyarakat. Jadi jawapan mudahnya adalah tidak digalakkan oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk sanitizing tunnel. Jadi untuk sekolah juga saya rasa pihak kementerian akan selaras dengan pihak kerajaan lah berkenaan perkara ini. Berapa lama virus akan kekal dalam suatu permukaan? Okey, di permukaan dia berbeza-beza. Kalau kita tengok Kementerian Kesihatan ada dekat laman web Kementerian Kesihatan ada paling awal selama 8 jam. Contoh sarung tangan getah, dia bertahan selama 8 jam. Okey, permukaan kayu dan sebagainya ni dia boleh maksimum sampai 8 hari. 5 hari, maksimum 5 hari. Jadi sebab itulah kita perlu buat sanitasi
yang berterusan dekat permukaan besi, permukaan plastik dan sebagainya. Jadi daripada 8 jam ke 5 hari, virus ni boleh hidup dekat atas satu-satu permukaan itu. Sebab itulah ditekankan untuk kita sentiasa kerap mencuci. Dalam SOP ni sekurang-kurangnya 2 kali sehari kita kena cuci permukaan-permukaan yang orang ramai sentuh. Contohnya yang kalau naik LRT, bas dan sebagainya tu, yang tempat-tempat pemegang tu. Kalau selalu yang lain, sebab tu sampai di Hong Kong ke di China, dia sampai cuci duit tu pun dimusnahkan pada ketika wabak tu tinggi sebab permukaan kertas ni semua. Kemudiannya kalau untuk ni untuk banyak yang dah ada infografik kita boleh share nanti permukaan, tapi orang terlepas pandang di kemasukan poket. Bila kita masuk poket seluar, poket baju tu, itu juga kerap kita sentuh. Jadi permukaan masuk tu juga kita perlu sanitizekan dengan kerap. Soalan tak? Yep. Adakah boleh membuat sanitizing liquid menggunakan cairan Clorox sebagai ganti sabun? Season? Berapa? Ini susah soalan ni. Siapa yang tanya ni? Daripada siapa ni? Iman. Okay. Dia boleh buat, tapi dia punya cairan tu kena 0.05%. Tadi kan kita bincang 0.5 dengan 0.1. 0.1 tu untuk permukaan. Kalau nak buat untuk tangan, dia kena final dilution. You kena faham dia punya konsep je lah. Dia 0.05. Dia kena lagi light. Tapi kita tak galakkan sangat sebab dia peluntur kan. You tak boleh guna dia kerap lah. Okay, dia satu dia kena pakai dengan cair. Cairan akhir dia dibenarkan 0.05%. Tetapi dia tidak convenient untuk tangan sebab tadilah satu you akan guna dengan kerap tu nanti dia akan merengsa tangan, jadi peluntur kan, jadi merengsa ataupun boleh menghakis tangan. Kemudiannya nombor 2, bau dia pun tak bagus lah, tak berapa memuaskan lah. Jadi memang kalau you tanya saya, walaupun boleh tapi tidak digalakkan. Okey, ada soalan daripada Syuhada. Apakah cara yang terbaik untuk social distancing di dalam kelas? Bilangan murid agak ramai. Kecil tu memang 1 meter lah. Tapi nanti kita kena tunggu Kementerian Kesihatan lah macam mana. Mungkin separuh daripada, kalau contoh bas sekarang, kalau kita ambil bas, kapasiti dia satu bas 40 orang, dibenarkan bawa 50% saja. Maksudnya dibenarkan bawa 20 orang saja. Mungkin kalau kelas tu besar, ada 30 orang, mungkin 15 orang saja. Tapi sekarang kelas ramai saya rasa kan. Mungkin ada 50 orang pun ada dalam kelas kan, 50, 25 orang saja. Dia mesti pastikan satu, penjarakan sosial tu berlaku 1 meter. Kemudiannya pengudaraan yang baik. Maksudnya ada banyak faktor yang kita kena consider. Maksudnya ada tingkap ke tak ada tingkap. Lepas tu status aircon conditioning dia. Jadi itu kita akan decide. Contoh sekarang ni kita ambil dia tak ada satu magic number. Contoh sekarang ni kalau hari raya kan orang cakap 20 contohnya. 20 tu tapi bergantung kepada saiz rumah dan sebagainya. Sembahyang berjemaah sekarang ni kita benar 12. Jadi bergantung kepada keadaan. Tidak ada magic number lah. Saya rasa nanti dia akan based to case basis. Soalan soalan daripada Kana Singgam. Wearing face mask. So minta maaf kerana Singgam. Yang ini nanti bila kita dah wujud pula. Dah naik sekolah nanti, dia perlu diperhalusi lagi. Sebab untuk wearing face mask, kalau you buat vigorous activity, maksudnya aktiviti sport yang kuat, memang tidak digalakkan. Sebab dia ada satu special face mask untuk sport. Kalau you pakai tu, you akan blow you punya lung. Sebab ada dah kes orang yang berlari pakai face mask, dia blow dia punya lung. Itu kita akan perhalusi lah. Kita Kana Singgam. Buat masa ni tidak digalakkan lah. Sebab kita tak tahu lagi kan apa itu sport activity tu. So saya buka for any oral questions. Kalau ada nak tanya tolong buka mikrofon ya. Ada soalan daripada Isis V. Mungkinkah virus menjangkiti melalui permukaan kulit yang cedera? Buat masa sekarang setakat pengetahuan saya tidaklah. Maksudnya tidak. Dia rasmi dia adalah melalui hidung dan mulut ke permukaan tekak.
Jadi kalau kita ada luka, dia bukan melalui bloodborne. Bloodborne ni melalui peredaran darah. Dia bukan, teorinya bukan melalui peredaran, dia adalah melalui saluran pernafasan. Kalau tanya saya, tidak ada kenyataan rasmi daripada WHO ataupun daripada KKM, dia merebak melalui kulit, tetapi kita digalakkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga. Macam saya cakap tadi, virus ni, dia masih baru dan penularan dia tu kita belum ada 100% pasti, tidak. Jadi jawapan saya untuk itu 50-50 lah. Kita ambil safe precaution walaupun dalam kenyataan rasmi tidak. Any other questions, tuan-tuan dan puan-puan? Sir, madam, please ask the questions. Any questions? Boleh buka mikrofon. Okay. So about 15 dah ni. Terima kasih semua cikgu dan pentadbir sekolah yang sudi mendengar sesi kita pada hari ini, dan saya harap dapat maklumkan kepada cikgu-cikgu atau pentadbir sekolah yang lain sebab kita ada banyak lagi session yang kita akan share isu yang sama. Okay. Terima kasih Asuswi. Okay. Okay. I think doktor tak ada ada lagi last questions around the corner, ada apa-apa lagi timbul? So tak apa, if you do have any questions, you boleh WhatsApp me. Saya dah bagi nombor handphone 0192051719 Azwadi. So any question regarding anything, terutama kalau ada nak buat training or briefing or whatever, boleh WhatsApp saya directly. Okay? Okay, doktor? Ada soalan tu. Ada soalan. Apa-apa peralatan perkongsian tidak dibenarkan. Maksudnya apa-apa perkaitan berkaitan perkongsian. Sudu dan garpu ni digalakkan pakai buang. Sebab tu kita tak galakkan buffet. Kita tak galakkan buffet. Maksudnya you berkongsi sama senduk dan sebagainya. Sebab macam nikah hari raya semua kan, kita tidak boleh dikongsi peralatan apa-apa peralatan sudu dan sebagainya. Penjarakan sosial asrama sama, konsep dia 1 meter 1 meter. Kalau you dalam tu duduk dalam tu tinggal, kalau bergantung tadi, maksudnya 1 meter dan juga how sempit atau sesak satu-satu asrama tu. Yang tu memang kena tengok dan kena custom lah. Saya harap sedikit sebanyak mendapat update dan membantu pemahaman masing-masing berkenaan penjagaan COVID untuk institusi masing-masing. Rasanya itu saja. So sekali lagi perhatian, please fill up the attendance form, and then kita akan based on the attendance form tu kita akan buat slide sharing. Kita akan email later. Okay, and then itu saja. Doktor, terima kasih banyak for your session today. Banyak info yang kita dapat. So itu saja daripada pihak MSOSH. So saya menggesa sekali lagi kepada semua peserta yang hadir, boleh like Facebook MSOSH dekat www.facebook.com sini .msosh.rg, okay, untuk maklumat terkini, and also any other information boleh tengok kepada kita punya official website www.msosh.rg.my. Okey, itu saja daripada saya pada petang ini. Terima kasih banyak sekali kepada doktor, dan terima kasih kepada peserta, para guru, OSH practitioner dan para pentadbir sekolah. So